Baiklah hadirin sekalian, seminar kita diteruskan lagi dengan slot yang kedua. Dengan itu kita persilakan Al-Fadil Ustaz Marwan Bukhari, Ahli Jawatan Kuasa Kesultanan Ulama Sedunia Cawangan Malaysia, insya-Allah, untuk berkongsi slot yang kedua dengan tajuk konsep madani sebagai falsafah kenegaraan Islam. Dengan itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Marwan Bukhari. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha, Ustaz Muhammad Khairul Fuad bin Syamsuddin, yang berusaha Ustaz Abdul Hadi Bakri bin Abdullah, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Agensi di bawah Pejabat Menteri, Ketua Agensi Pusat dan Negeri, NGO-NGO Islam, barisan panel pembentang, urus setia, program seterusnya, dan juga seterusnya hadirin dan juga hadirat yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada penganjur yang mengundang, walaupun saya rasa agak segan bicara depan tuan-tuan ustaz, tuan-tuan guru, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya rasa lebih kelayakan. Tapi insya-Allah kita kongsi sekadar sebagaimana saya diminta oleh penganjur. Baik. Jadi tajuk pada hari ini yang saya diminta untuk bicarakan tentang satu yang disebut sejak mungkin tahun ini, iaitu telah disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Malaysia Madani. Saya memilih sebabkan ini tajuk yang besar nak lihat dari sudut apa, maka saya memilih tajuk tentang masyarakat. Tajuk saya konsep madani dari islah masyarakat kepada membangun negara. Okey. Baik. Jadi apa maksud madani? Ya, banyak orang sebut. Banyak orang bahaskan. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa ada tengok kat video, ada orang tulis dan juga sebagainya tentang madani. Dan banyak kan? Jadi saya ulas secara ringkas tentang hal ini. Pembahasannya panjang. Kat dalam bahasa Arab pun ada. Dah lama dah ada Ra' Ahlil Madinah Al-Fadilah. Dalam tu disebut tentang madani dan juga sebagainya oleh filosof Muslim yang terkenal Al-Farabi. Dan juga madani, kalau secara ringkas yang mahu disebut dalam dewan ini pada hari ini, yang dinyatakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas, salah seorang cendekiawan dan ahli falsafah Muslim, kebanggaan negara kita. Beliau menyatakan bahawasanya ini berasal daripada kata din, pada Madinah, lepas tu madani. Maksudnya dia sudah mengaitkan secara jelas. Ada batu asas dia dengan tapak dia dengan agama. Ini sebagaimana yang dikaji oleh Profesor Osman Bakar. Beliau kaji juga dan juga beliau menyatakan bahawasanya berdasarkan kajian beliau tentang teori ataupun penulisan berkaitan madani ini oleh Al-Farabi, terutamanya beliau menyatakan bahawasanya agama ini hendaklah menjadi teras pembentukan masyarakat madani. Nanti kita lanjutkan ya. Dan teori-teori ini boring sikit kot. Jadi masyarakat madani secara ringkasnya boleh sebut ialah masyarakat yang maju dari sudut pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Terasnya ialah agama. Baik. Jadi dari perspektif Islam pula, dia bertunjangkan ajaran agama yang syumul, tidak seperti kita panggil masyarakat sivil. Jadi ada masyarakat sivil dalam sejarah manusia ini, masyarakat moden, ada negara sivil, masyarakat sivil yang lahir di barat, yang dibangunkan berdasarkan akal dan juga pengalaman hidup manusia tanpa wahyu, tanpa kita panggil bimbingan wahyu. Baik. Jadi itu secara umumnya tentang madani. Dan untuk lanjut, mungkin boleh kita diskuskan, kita bincangkan sebentar nanti kalau dalam sesi beri pandangan dan juga soal jawab. Ini secara umumnya kita nak bagi tahu, ini adalah bukan suatu yang kita panggil asing dalam agama kita.
tapi asas dan juga suatu yang memang sebahagian daripada agama kita untuk membina masyarakat yang baik, negara yang baik, peradaban yang baik. Kita kalau kita cakap tentang Islam, kita cakap tentang sejarah kita yang gilang gemilang, tetapi dalam masa yang sama kita panggil kita masih lagi dalam fasa yang umat Islam masih lagi dalam fasa yang tak dapat naik sebagaimana satu masa dahulu. Sejak kita panggil abad yang ke-19, kita ataupun sejak sebelum itu lagi abad 17, 18, kejatuhan. Lama kelamaan makin lemah sehingga kan simbolik kepada kesatuan kita semua umat Islam, iaitu Khilafah Uthmaniyah pun dibubarkan kan pada 1924 secara rasmi. Jadi maksudnya kita dapat kita tahu kita berhadapan dengan kita panggil sehingga kan ramai ulama dan juga pemikir Islam pada waktu itu ditulis satu topik kenapa umat Islam mundur. Topik kajian mereka. Kat Malaysia pun ada yang tulis begitu. Kat Tanah Melayu ketika itu. Okey, Hamka pun ada tulis. Ada ulas tentang hal tersebut. Kalau di Arab tu antaranya Amir Syakib Al-Salan. Soalan tu datang daripada Nusantara di Sambas. Nusantara, dia tanya tentang kenapa umat Islam mundur. Dalam Quran umat Islam menjamin orang Islam akan berjaya. Di persoalan ketamadunan lah, mundur macam mana nak berjaya. Ditanya Syekh Amir Syakib Arsalan. Amir Syakib Arsalan tu anak terkenal lah, salah seorang pula yang cukup terkenal dari Lebanon, cukup pemikir Islam yang cukup terkenal pada waktu itu. Beliau pun tulis limaza tata'akhkharul muslimun wa tataqaddama ghairuhum, sesuai untuk didiskusikan sesama kita satu masa nanti insya-Allah. Kenapa umat Islam mundur dan juga selain daripada Islam pula maju. Sebelum tu ada dah buku-buku tentang topik itu. Abul Hasan Ali Nadwi juga menulis madza khasira al-alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian yang dapat kepada dunia ni? Bukan orang Islam yang rugi. Bila mana orang Islam mundur, dunia rugi, kata Abu Hasan Al-Nadwi. Beliau ulas juga tentang faktor kemunduran Islam, macam mana nak angkat balik. Baik, jadi Madani itu tentang hal tersebut. Tentang hal tersebut yang kita panggil setiap generasi pimpinan kita di Malaysia, mereka ada slogan mereka tersendiri untuk mereka ajak masyarakat berfikir. Dan umumnya setiap slogan itu bagus. Umumnya yang datang satu demi satu, dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau datangkan Malaysia Madani, dan juga beliau dah ulas lama dah tentang masyarakat Madani semasa dahulu. Tak apa, kita teruskan. Kata Imam Muhammad Al-Tahir bin Ashur, beliau ulama besar dari Zaitunah. Dia meninggal pada 1973 atau 1974. Ulama besar ini daripada Tunisia, Syekh Zaitunah. Kalau kat Mesir ada Jamiah Azhar, di Tunisia ada Zaitunah. Jadi beliau pengarang tafsir yang sehingga ada yang terbit 30 jilid, ada yang berbelas-belas jilid, 30 juzuk Al-Quran tebal. Tafsir dia salah satu tafsir istimewa, tafsir Ibn Ashur, At-Tahrir wa Tanwir. Beliau ada pelbagai buku. Salah satunya bukunya berjudul Usulun Nizam Al-Ijtima'i fil Islam, asas dan juga dasar bagi sistem sosial dalam Islam. Jadi beliau kata untuk ubah lebih lanjut tentang nak bincang tentang peradaban ke, nak bincang tentang bangun negara ke apa ke, masyarakat ke, kena bincang islah pemikiran. Islah pemikiran terlebih dahulu. Beliau kata islah akidah, sebab tu Islam datang mengubah akidah. Bila Islam ubah akidah, maksud Islam datang untuk mengubah pemikiran. Kan? Ada setengah orang dulu sebagai contoh dalam kalangan masyarakat jahiliah, mereka menyalahkan takdir bagi apabila mereka melakukan syirik dan juga dosa. Mereka kata walau sya'ar rahman ma'abadnahum. Kalau Tuhan tak kehendaki, yang bernama Rahman, Tuhan yang tidak kehendaki, maka kami tidak akan buat syirik. Dia kata maksud disalahkan takdir. Sedangkan itu salah faham tentang konsep takdir. Maka Islam datang membetulkan kefahaman yang sebenar tentang takdir. Bukannya menyalahkan qada dan qadar buat syirik, tapi tidak ada usaha untuk keluar daripada pemikiran yang salah juga sebagainya. Kan? Jadi Ibn Ashur kata kena ubah dulu. Kan? Dan juga Al-Quran kata beliau, kalau kita tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran, dalam tu dah banyak pesanan-pesanan supaya berfikir, mengambil pengajaran daripada kisah umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu dalam Quran ini tak cerita detail. Kenapa tak cerita detail? Tak cerita detail. Kan? Kenapa tak cerita detail? Kata Al-Imam Izzuddin bin As-Salam, beliau dikenal sebagai Sultanul Ulama, dalam buku beliau Majazul Quran. Kenapa tak cerita detail, kata beliau?
Kita tengok tak cerita siapa orangnya yang Nabi Musa jumpa tu, tapi ulama kajilah siapa orangnya yang Nabi Musa jumpa. Khadir siapa apa nama ni yang dia datang sekali dengan dia, siapa, tak banyak detail. Kalau kisah Baqarah pula, bila siapa yang terlibat, tak ada detail-detail, di tempat mana tak ada detail. Sebab apa? Kata Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Abdul Salam, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i kita, beliau kata apa? Beliau kata sebab Quran nak highlight, Quran nak tekankan supaya kita ambil pengajaran. Okey, dan juga pengajaran tu kena berfikir, fa'tabiru ya ulil absar, maka berfikirlah wahai orang yang ada mata hati. Ini satu dalil dalam apa nama ni mazhab atau dalam kalangan ulama Islam mereka nak terima kias. Ini salah satu dalil, fa'tabiru ya ulil absar. Tengok renung. Baik, jadi nak tengok juga hikmah di sebalik hukum hakam. Menariknya, hukum hakam dalam Islam, apabila Allah Ta'ala perintahkan solat, Allah Ta'ala kata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bukan suruh saja-saja, ada dijelaskan hikmah dia apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada perkara yang fahsyat dan juga munkar. Suruh puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Suruh mengerjakan zakat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Tutahhiruhum, membersihkan diri mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan diri mereka daripada penyakit hati, rasa pandang rendah ke orang susah, bakhil dan juga sebagainya. Zakat sebut. Suruh buat apa? Allah tak suruh tinggalkan arak. Sebab arak ni ada kerosakan. Wa ismuhuma akbar, kan? Sampaikan seorang ulama daripada Al-Azhar, namanya Al-Alama Syekh Muhammad Abdullah Diras. Dia ulama dalam bidang tafsir dan bidang bahasa Arab. Beliau kata Al-Quran ni kalau kita tengok satu-satu perintahnya, Al-Quran ni tak bersikap seperti bos, suruh buat je. Tapi Al-Quran kata buat, ini sebabnya. Wasulhu, berdamai, dia suruh damai suami isteri. Wasulhu khair, berdamai itu baik. Al-Quran bagi alasan, bagi itu berfikirlah, kan? Jadi penting untuk kita faham sebelum apa-apa, dan juga betulkan salah faham sebelum sebab kalau salah faham boleh bawa kepada salah dalam bertindak. Tu hadis sahih daripada Nabi SAW yang kita selalu dengar dan juga tidak salah untuk kita dengar lagi, ialah sabda Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawasanya dalam jasad manusia ini ada segumpal darah, sekiranya elok darah tersebut, maka eloklah seluruh jasad, anggota badan kita elok, maksudnya itu tindakan kita elok, kan? Apabila rosaklah segumpal darah itu, maka rosaklah seluruh anggota, seluruh jasad kita. Maka ketahuilah bahawasanya itu adalah hati. Okey, dalam Quran antara maksud bila digunakan qalb adalah untuk berfikir, bukan untuk perasaan hati, untuk berfikir, untuk mengamati, merenung, kan? Baca banyak kisah kenapa Bani Israel. Kisah Bani Israel kita buka-buka dah hadis Bani Israel. Dalam surah Al-Baqarah buka-buka dah ada Bani Israel. Lepas kisah Nabi Adam, qulna habitu minha jami'an, terus semua sampai itu wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya Bani Israel. Israel antara kisah yang panjang dalam surah Al-Baqarah. Dan juga dalam Al-Quran kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang paling banyak diulang-ulang disebut-sebut. Kan? Kenapa? Banyak pengajaran dia. Jadi semua itu kita lihat membawa kepada kita tegaskan oleh Imam Ibn Ashur, ini menunjukkan bahawasanya kepentingan untuk kita betulkan berfikir, betulkan tasawur sebelum kita nak pergi jauh lagi, nak betulkan amalan dan juga tindakan, termasuk dalam konsep kita panggil masyarakat madani, kan? Baik. Menyemak kembali. Bila nak betulkan berfikir, saya cadangkan kita bincang seterusnya untuk semak kembali kefahaman dan juga pemikiran terhadap sebahagian konsep. Sebab sebahagian konsep, sebahagian kefahaman kita pegang, kita dengar, kita bicarakan, kita dakwahkan, kita sebarkan, kita jumpa merata-rata. Buka TikTok pun cakap benda yang sama, tapi betul ke cara faham itu? Tu nak semak kembali. Maka saya cadangkan beberapa perkara lah kalau berkaitan dengan kenegaraan, berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya bila kita sebut pelaksanaan Islam dengan syariah.
Apa itu pelaksanaan Islam dan juga syariah? Kalau kita sebut konsep politik Islam, apa itu konsep politik Islam? Sebab kalau kita salah faham tentang pelaksanaan syariah, maka kita akan menyebabkan salah faham, itu mengakibatkan kita sempitkan maknanya. Sebahagiannya disebut oleh Dr. Zulkarnain tadi. Kan, kalau kita salah faham tentang politik Islam, akan mengakibatkan kita jumud dan juga melampau dalam masyarakat dan juga bernegara atas alasan itu politik Islam. Kalau kita salah faham tentang negara Islam, kita akan salah faham mengakibatkan kita tidak mencapai objektif Islam dalam pemerintahan. Nak suruh buat apa? Bila ada kuasa pemerintah nak suruh buat apa? Kita tak faham dengan elok. Bahkan salah faham tentang konsep negara Islam menyebabkan sebahagian orang tuduh negara kita tak Islam, perlembagaan tak Islam. Contoh itu maksudnya penting faham betul supaya nak mengelakkan salah faham. Dan juga kalau ada yang salah faham, kita betulkan balik. Kan, jihad salah faham menyebabkan sebahagian kumpulan ekstremis dan juga pengganas wujud Daesh ada atas nama jihad, orang bom sana sini atas nama jihad. Maksudnya salah faham itu serius. Salah faham hubungan muslim dan juga bukan muslim menyebabkan sebahagian orang menganggap asas hubungan muslim dan juga bukan muslim kena bertembung, berlawan je berbanding hidup dengan damai. Jadi kita tengok satu-satu. Kan, kita tengok satu-satu apa maksud pelaksanaan Islam sebagai contoh. Pelaksanaan syariah, apa maksud syariah? Apa maksud tatbiqus syariah? Pelaksanaan syariah. Semua orang lama dah kita kembali kepada Islam. Kita kena laksanakan Islam. Seorang ulama dari Morocco, beliau tulis tentang satu buku tentang al-ummatu hiyal aslu. Umat ialah asas dalam melaksanakan perintah syarak. Umat ialah asas. Umat Islam ialah asas dalam masa dengan perintah syarak. Barulah pemimpin. Pemimpin itu sebahagian daripada umat. Sebab jadi pelaksanaan syariah juga kata beliau, sebahagian orang kata sebahagian orang politik kata Syekh Ahmad Rasuli dari Maghribi, beliau kata sebahagian orang politik dia selalu kata kita nak laksanakan Islam sebab Islam tak terlaksana lagi. Dia kata, saya tanya apa yang tak terlaksana? Dia kata, apa yang tak terlaksana? Dia kata, kita sebenarnya secara umumnya setiap hari kita laksanakan Islam. Kalau kita faham dari sudut erti yang kata yang luas, kita laksanakan, kita solat, kita laksanakan Islam. Kita puasa, kita laksanakan Islam. Kita mendidik masyarakat, kita laksanakan Islam. Kalau kita faham dari erti kata yang luas, kita melaksanakan syariah. Bila mana kita bermuamalat menjauhi riba, kita melaksanakan syariah. Kan? Dia kata, jadi ada tak yang tak laksana? Ada. Tapi kenapa cara seru tu seolah-olah orang dah tinggalkan Islam, tinggalkan syariah? Jadi dia kata begitu, dan juga saya betul lah. Kan, bila kita lihat kembali apa yang Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaga alam sekitar, itu sebahagian dari syariah. Menjaga alam sekitar adalah perkara yang asas atau penting dalam agama. Membangunkan masyarakat yang teratur, ada pemimpin, ada masyarakat pula boleh terlibat, beri pandangan, terlibat, mengundi dan juga sebagainya. Itu pelaksanaan syariah. Maksudnya ada dalam negara kita sudah ada pelaksanaan syariah, tapi ada juga yang perlu ditambah baik, perlu dibetulkan dan juga ditambah baik. Kan? Jadi kalau kita salah faham, jadi kita lihat apa itu pelaksanaan syariah, rupa-rupa dimasukkan dalam soal jenayah semata-mata. Itu tak betul. Kita mengecilkan apa yang Islam luaskan, kita mengecilkan apa yang syariah luaskan, menyebabkan kita rasa tak secure, kita rasa tak terjamin. Tak cukup lah. Contohnya kan, tak betul lagi. Bahkan sebahagian orang jadi dia kata benda tu dia boleh terjebak dalam kafir mengkafir dan juga sebagainya. Baik. Jadi ini betul kan salah faham? Betul kan? Sebab ini konsep-konsep yang luar, konsep-konsep yang berulang-ulang disebut dan juga diajar sejak zaman sekolah, zaman kampus, zaman universiti maksud saya. Lepas tu dalam kalangan usaha-usaha apa semua, bagaimana sebut tatbik kita nak laksanakan Islam. So, apa maksud pelaksanaan Islam dalam politik Islam pula? Saya bagi contoh. Tengok kan? Pelaksanaan Islam dalam politik Islam. Kata Syekh Abdullah bin Bayyah, ulama besar dari Mauritania. Beliau kata, pelaksanaan Islam dalam politik ialah melaksanakan perkara-perkara yang asas, ad-daruriyatul khams, selain daripada melaksanakan perkara lain-lain pula bila dah Islam. Tapi kadang-kadang kita bicarakan tentang nak laksanakan Islam dalam politik, tapi perkara asas tak nak buat. Tak anggap itu sebagai sebahagian daripada Islam. Sebab tasawur salah, cara berfikir salah. Contohnya, jalan yang baik, kemudahan asas berbentuk elektrik,
Sebagai contoh, kalau kita katakan kita berharap kerajaan membantu dari sudut elektrik, terutama di negeri miskin seperti Sabah dengan Sarawak, infrastruktur sekolah mereka, kemudahan di sekolah. Kita kata begitu, apa maksudnya? Maksudnya kita mengajak kepada pihak kerajaan, mencadang kepada pihak kerajaan, ini perlu dilaksanakan. Itu Islamik. Itu Islamik. Bila mana kita faham dengan tingkatan itu berasal sangat. Macam mana kita nak hidup? Kalau sabda Nabi SAW, kalau kita lihat, kalau kita lihat idza qadimal asya'u fabada'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wala ta'jalu an asyaikum. Satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, apabila datang makanan, ada makanan, terhidang makanan, masa tu nak solat maghrib, dia kata solat dulu. Nabi SAW cakap, para ulama hadis bincang tentang ini. Adakah itu maksudnya kelebihan makanan berbanding solat? Tak betul. Solat itu menunjukkan kelebihan solat. Tapi dalam keadaan kita bersedia secara fizikal. Itu juga dalam pembangunan. Kalau kita nak Islam dalam tingkatan kerohanian, nak mudah laksanakan urusan kehidupan kita, solat dengan makin bagus, tenang bersama, basic ni makanan terjamin, kita rasa ada makanan. So, tak susah hati. Kan? Air ada. Itu Islamik, benda yang Islam tekankan. Perkara yang kata Syekh Abdullah bin Bayah, ad-daruriyatul khams, itu ialah perkara yang basic dulu, kena dahulu dulu. Perkara-perkara asas dalam agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara dari sudut jaminan ada makanan, jalan elok apa semua, itu perkara-perkara basic agama. Kan? Macam mana? Sebagai contoh, kalau kita terbalik cara berfikir, menyebabkan kita kata itu tak apa, itu bukan sebagai Islam, itu pembangunan, katakan. Tak betul. Islam mahu kita membangun. Sebab tu banyak kisah-kisah yang terdahulu Islam dalam Quran, banyak kisah kaum terdahulu dibinasakan. Bukan kerana nak tolak pembangunan mereka yang bina rumah di bukit-bukit, kan? Mengambil bukit-bukit sebagai rumah, maknanya buat rumah kat bukit. Hebatlah teknologi mereka, Quran kata hebat, tapi mereka ingkar arahan Tuhan. Bukan nak tolak kemajuan mereka, nak tolak keingkaran mereka. Umat Islam ni, kalau kita ni kadang-kadang kita ni cara bercakap tentang pembangunan, kita pandang rendah, tapi kita lah yang guna laptop lah, kita lah yang guna handphone lah, update, kita yang guna kereta sedap lah, kita yang guna flight lah pergi jalan. Tapi dari zaman yang sama, kita anggap ilmu tu sebagai ilmu dunia, benda tu sebagai benda dunia, perkara tu sebagai perkara dunia. Agama dulu. Agama itu cara faham sempit dan juga salah tentang agama yang wajar diperbetulkan. Baik, jadi sebab tu saya mula dengan kita bincang balik apa yang kita dah biasa terima, apa yang biasa kita sebut, ulas dan juga dengar tentang Islam, tentang syariah, pelaksanaan syariah, tentang negara Islam, tentang jihad, tentang hubungan Muslim dan juga bukan Muslim. Syekh Ali Jumaah dia tulis Fiqh Ta'ayush. Sebelumnya ada lagi ramai yang tulis, tapi beliau tulis juga dalam praktik dalam sirah Nabi SAW. Ulama besar dari Mesir. Saya baca buku tersebut, lihat bagaimana Islam ini menganjurkan supaya ta'ayush di setiap peringkat. Di Mekah ta'ayush, di Madinah ta'ayush, di Habasyah ta'ayush, maksud berdamai. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tesis PhD dia yang diterbitkan, Atharul Harbi, kesan perang dalam Islam, fikih. Beliau ulas, beliau tentang, maksudnya beliau rumuskan kesimpulannya, hubungan antara Muslim juga bukan Muslim hendaklah berasaskan perdamaian dan juga keharmonian. Ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili didokong oleh pandangan Syekh Abdullah bin Bayah, didokong oleh pandangan Syekh Ali Jumaah, didokong oleh pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, didokong oleh pandangan Syekh Al-Raisuni. Ramai ulas. Maksudnya tak betul kalau kita rasa kita setiap kali kita berhubung dengan bukan Muslim, kita kena keras. Perdamaian, dia lebih menjinakkan mereka untuk bawa kepada Islam. Dan juga dalam negara ini pula, mereka tertakluk kepada perlembagaan yang benarkan mereka terlibat dalam politik dan juga sebagainya, maka dibenarkan. Ada seorang bekas mufti Terengganu, Syekh Az-Zawawi nama beliau, saya lupa nama. Saya baru baca buku beliau beberapa bulan lepas, saya ulas tentang buku beliau itu. Bulan 5 saya baca, saya ulas, dan saya dapati beliau mengkritik sebahagian orang pada 1960-an, 63 tak surat saya awal.
63, 65 begitu. Beliau ulas. Beliau kata sebahagian orang ni dikata tak benarkan namun selendang pilihan raya, tak benarkan undi selendang pilihan raya. Beliau kata apa pasal ni, bukan mufti Terengganu. Kita bukan cakap kalau kita datang pandangan orang lain dia kata ini tak faham rakyat Malaysia. Ni orang Malaysia ni. Lama duduk jadi mufti lama kat Terengganu. Dia kata sampai tahap kafir mukafir kerana soal itu saja. Syekh Zawawi. Saya tertarik, dia kata dia betulkan tentang salah faham itu awal lagi 1960-an, dan juga tapi salah faham itu boleh berulang, jadi kita boleh betulkan kembali kan. Kita ada dalam Sahifah Madinah, kita ada ummah siasah, kita ada ummah agak diniyah kita panggil kan. Innamal mu'minuna ikhwah, betul. Setiap orang beriman itu, semua orang beriman itu bersaudara. Atau kita ada persaudaraan keimanan, al-ukhuwah al-imaniyah kita panggil. Dalam masa yang sama, kita ada persaudaraan bangsa sesama kita, bangsa Melayu. Kita ada persaudaraan dalam negara, al-ukhuwah al-wataniyah. Persaudaraan, semua kita dalam bersaudara adik-beradik dalam negara. Saya teringat Tok Guni Azlul selalu sebut dari Adam, daripada Nabi Adam lah ke cucu, anak cucu Syekh Nabi Adam lah ke. Maksud persaudaraan dalam arti kata lebih luas, persaudaraan kemanusiaan, al-ukhuwah al-insaniyah. Quran pun sebut. Quran sebut kepada Quran bila mana sebut tentang kisah Allah SWT sebut tentang kisah nabi-nabi terdahulu dengan kaum dia. Wa id qala akhuhum Huda wa id qala akhuhum Syuaibah. Dia kata, Allah Taala kata apabila saudara mereka ni golongan yang kufur kepada nabi mereka apa? Syuaib. Mereka kepada saudara mereka, siapa lagi? Nabi Hud. Dalam Quran banyak ayat begini. Kalau kita lihat menarik apabila Quran menggunakan perkataan wa iz qala akhuhum salihah. Kan? Qala ataupun terpanggil menggunakan perkataan saudara kepada nabi. Bersaudara dengan siapa? Kaum dia. Kaum dia terima ke tolak dia? Tolak dia. Maksudnya walaupun kaum dia tolak, tak beriman dengan dia, bersaudara. Dan sudut apa? Bersaudara sudut bangsa yang sama, masyarakat yang sama. Maksud luas Al-Quran tak? Kita kadang-kadang kita reject, kita tolak mentah-mentah perkara sebegini. Baik, boleh teruskan dari Islah pemikiran ke budaya masyarakat. Okey, saya dah ulas sedikit tentang hal ini. Di masyarakat seterusnya, boleh slide seterusnya. Jadi sebabkan itu kita lihat, saya sentuh tentang kepentingan masyarakat lah, Islam masyarakat, umat, dan itulah yang lebih kita panggil dekat dengan kita, kejiranan. Masa Covid itu banyak pengajaran berlaku masa Covid. Banyak hikmah Allah SWT tunjukkan kepada kita. Sebahagian orang yang tidak bergaul dengan jiran mula bergaul dengan jiran, yang mengembalikan kita kepada ajaran agama, pesan-pesan agama, saling membantu, kan, tolong menolong antara satu sama lain juga sebagainya. Baik, jadi itu menunjukkan kepentingan masyarakat. Termasuk dalam kita bernegara, kepentingan masyarakat tetap utama. Kan? Jadi dari islah pemikiran ke memberdaya masyarakat, next seterusnya ialah yang kat depan tu peranan pendidik dan duat terhadap masyarakat madani. Contohnya, kita kalau lihat penting untuk kita persiapkan diri kita dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut. Kita kadang-kadang kita bercakap tentang diri kita, kita kata kita khairul ummah, betul. Tapi Quran tak sebut khairul ummah begitu je. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas. Tapi ada sifat-sifat yang disebut seperti itu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kan? Wa tu'minuna billah. Maksudnya ada ikatan-ikatan dia. Ada syarat-syarat dia. Kita mengaku kita ummatan wasata, umat yang adil, umat yang pertengahan, tapi ada syarat dia. Kan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Jadi penyaksi dalam maksud menerangkan kepada manusia tentang apa yang benar dan apa yang salah. Jadi penting masyarakat ni kena kuat. Masyarakat, kelompok masyarakat kena kuat, komuniti kena kuat, pendakwah kena kuat, cikgu kena kuat. Kan? Maksudnya untuk cakap tentang dan juga pendidikan. Kan? Tidak semestinya kita kata semuanya mestilah terserah kepada orang politik ke apa ke tidak. Justru kita kena lihat lanjutlah dalam arti kata hal tersebut dia bukan gelaran tapi kena ada dilaksanakan. Next nombor 7. Slide. Jadi kita ada krisis aulawiyat kita panggil. Kan? Banyak aulawiyat kita.
kita kena tengok setiap hari kata kenapa tak buat ni dulu, kenapa tak buat ni dulu, buat ni dulu, maksud masing-masing ada kepala kan, ada idea. Jadi kita ada banyak isu, tapi kita ada fikir aulawiyat yang tengok apa yang perlu diutamakan. Macam saya sebut tadi, politik dalam Islam mesti mengutamakan perkara-perkara yang ad-daruriyat khams, dalam perkara-perkara yang asasi. Kemudahan-kemudahan asas benda clear. Itulah politik Islam. Dan selepas itu tambah hajiat, perkara pembangunan yang asas. Lepas itu tahsiniat, perkara yang lebih melengkapkan masyarakat itu dengan lebih memudahkan mereka. Lebih memudahkan mereka. Itu ajaran agama. Kan? Itu bukan, tak boleh kita kata antara Islam dan pembangunan ke apa, tak. Islam itu sendiri mengajak kepada pembangunan yang ada tidak bercanggah dengan agama. Baik, jadi bila banyak isu, banyak masalah, jadi saya cadangkan contoh bila kita krisis aulawiyat ni, kita kena tengoklah apa yang lebih aula. Penting kebijaksanaan doa dan juga pendakwah, guru, pendidik, ketua-ketua kampung ke dan juga sebagainya untuk mengislah masyarakat, membentuk masyarakat dengan baik. Antaranya sebagai contoh, ilmu dan juga budaya berfikir hendaklah disuburkan. Kelantan salah satu negeri contoh yang banyak pengajaran agama. Ini salah satu yang bagus. Boleh tambah baik lagi dalam aspek yang lain, kan? Keseimbangan antara kebendaan dan juga kerohanian. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Perpaduan hendaklah diutamakan berbanding perpecahan. Kesatuan pula tidak bermaksud seragam cara berfikir. Ada orang menyeru pada kesatuan umat. Betul, ini seruan Quran. Okey? Seruan Quran supaya berpaut dengan tali Allah, berpaut dengan agama Allah. Wa antasimu bihablillahi jami'an, kan, wala tafarraqu. Itu betul, tapi itu bukan maksudnya cara berfikir kena seragam, mereka sama cara berfikir. Tak, bersatu dalam perkara-perkara utama, tapi boleh berbeza. Jadi bila berbeza, bolehlah tahulah berbeza itu sesama kawan-kawan, sesama saudara seagama, kan? Jadi tidak seharusnya menyebabkan kita keluarkan seorang daripada persaudaraan Islam, kata orang sebagai musuh Islam ke, musuh Allah ke, lawan Islam ke. Itu berbeza. Yalah, sebab tu penting saya kata tadi, tasawuf kena jelas, tasawuf kena baiki. Kalau menganggap politik Islam itu secara umumnya saya lihat parti-parti utama kat Malaysia ni ada dia punya aspek Islam yang tersendiri, kan? Jadi kita tak boleh nak kata itu tak laksana Islam. Kalau dia kata dia nak bina sekolah yang baik, itu Islamik lah. Kalau dia nak kata dia tak nak tambah baik dari sudut isu elektrik, isu air, itu Islamik lah. Apa tak Islamnya, kan? Jadi penting kita tasawuf. Kalau tidak, kita akan mudah kata orang sebagai tak Islam ke apa ke, ataupun tak cukup Islam ke, musuh Allah ke apa ke. Jadi perkara itu bila cara berfikir betul, kita boleh lapang dada. Memang beza, boleh bergaduh dalam beza, boleh bergaduh mulut lah dalam beza pandangan, tetapi kita ada batasan kita. Mereka saudara kita sama Islam, kan? Kita boleh solat sama sekali dengan mereka, boleh makan, boleh join kenduri dan juga sebagainya, sama-sama. Baik, seterusnya semak dan juga sebar. Semak sebelum sebar sesuatu berita. Banyak zaman berita ni zaman orang forward WhatsApp je, baca sikit dah forward dah. Tapi kita semak, kita masyarakat yang bijak, kita mengajak pendakwah dan juga guru dan juga sebagainya, didik diri kita dan juga masyarakat untuk stop, tak sebar dulu, baca, tak payah sebar, baca je. Melainkan benda tu memang ada sandaran, tu sebarlah, kan? Kalau tidak boleh menyebabkan ini maksud ijtanibu katsiran minaz-zann antaranya, sebab dia boleh menyebabkan kita menyesal lepas tu berlaku benda yang tak betul. Tersebar maklumat yang salah, orang kena fitnah dan juga sebagainya. Pelbagai pihak, parti A ke parti B ke, kalau dari konteks politik dan kehidupan masyarakat, kepada artis itu ke artis ini, tak payah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri keelokan Islam pada seseorang itu, dia tinggalkan daripada perkara yang tak bermanfaat untuk dia. Jadi saya rasa masyarakat kita terlalu banyak perkara yang tak bermanfaat, kan? Sampaikan orang boleh buat, setiap hari ada berita artis itu, artis ini, influencer itu, influencer ini, kita tak layan. Kalau kita tak layan, barulah tak naik berita-berita yang tu, kan? Jadi bazir masa kita, buang tenaga kita, lepas tu bergaduh sama sendiri, kan? Jadi sokong perkara baik untuk masyarakat dan juga negara, serta bangkang dan juga tegur kesalahan dengan beradab, bagi contoh. Dan memelihara keamanan dan juga kestabilan demi mencapai kemakmuran.
Perbezaan tidak sewajarnya membawa negara ke kancah perpecahan dan juga huru-hara. Okey? Jadi itu secara asasnya tentang masyarakat madani dan juga peranan duat. Panjang saya ringkaskan. Saya ada lagi sebenarnya tentang negara Madinah semua, tapi saya tak akan sebut, boleh discuss lepas ini insya-Allah. Jadi itu secara ringkasnya, dan juga gagasan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau sebut tentang Malaysia Madani di bawah kerajaan perpaduan beliau sebagai kerangka yang seimbang antara pencapaian kebendaan dan juga kerohanian. 6 rukun madani itulah kemampanan, sejahtera, daya cipta, maksudnya kreatif, boleh reka sesuatu yang bermanfaat, hormat, keyakinan, ihsan. Dan semua ini kita kata tidak ada masalah. Kan? Tak ada masalah dengan agama. Ada bertentangan, tak ada bertentangan. Setahu saya lah, kalau ada siapa-siapa boleh buktikan bertentangan dengan agama. Jadi kalau tidak ada tentangan, tidak sewajarnya baik untuk kita sambut. Sewajarnya baik untuk kita sambut. Kalau tak semestinya kita sambut, kita kena syarahkan ini ke apa semua, tak. Dan maksudnya kita dokong, dan juga dalam masa tak semestinya sambut kita kena tidak boleh kritik atau bangkang, boleh, tapi kita nak tolak budaya caci maki hamun contohnya, ataupun sesama Islam kita keluarkan perkataan yang tak sepatutnya, kan? Jadi itu secara asasnya, akhirnya, dan itu saja insya-Allah secara ringkasnya saya ringkaskan. Ada beberapa slide yang saya tak sebut, tapi harapnya mudah-mudahan manfaat insya-Allah. Kalau ada perbincangan, saya mengalu-alukan. Terima kasih. Bila terima kasih diucapkan, dengan itu kita persilakan untuk para peserta bertanyakan soalan di mikrofon yang berada di tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Zainal Abidin bin Hussein. Ada NGO saya pakai di Perdana K, nama NGO ni. Pertama tahniah dan terima kasih kepada Ustaz Marwan Bukhari yang berbincang sangat baik mengenai Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya rasakan fahaman yang disebut oleh Ustaz ini dikembangkan di negara kita dengan baik. Kita akan dapat satu zaman baru. Cuma saya nak sebutkan beberapa perkara dulu yang saya rasa patut kita ambil perhatian. Sebab pendekatan pengajaran Islam ataupun amalan ibadah di negara kita ni sebenarnya bagi saya lah, mungkin kasar kalau saya kata, yang bawa cerita sekular ni ialah ustaz-ustaz. Sebenarnya dia tuduh orang sekular, tapi ustaz lah sebenarnya ajar sekular. Saya ambil contoh direct, ada satu, kita boleh panggil ustaz, dia tulis dalam Facebook, benda akhirat ni mudah, tak payah belanja. Benda dunia ni payah, kena belanja dan susah payah. Contohnya kalau kita nak bangun sembahyang subuh, mudah je, tak payah beli, tak payah bayar. Tapi kalau kita nak ke laut, kena beli pukak, kena beli pengayuh. Sekarang ni pakai enjin. Apa yang saya nak sebut, ustaz boleh kata macam tu. Jadi pergi ke laut tu bukan ibadah.
benda dunia. Jadi yang ibadat yang akhirat ni ialah sembahyang subuh, mengatik. Inilah sekular. Dan inilah sebenarnya yang duk pengaruh anak-anak muda sekarang ni. Dengar beberapa ustaz yang kata kedah nak jadi tawan musuh Islam tu. Inilah ajaran dia. Benda-benda yang dia sebut kononnya akhirat. Lepas tu kalau sebut pasal nak membangunkan beliau nak bermain sukan supaya beliau sihat, ini bukan akhirat. Dibubuh dalam kepala budak-budak. Apa lagi buat TVET punya akademi ke kolej ke, tak kena akhirat. Ya akhirat ni mengatik, zikir. Zikir ni pun dia salah faham. Zikir ialah la ilaha illallah, itu zikir. Perkataan zikir tu makna dia ialah apa dia? Zikrullah maknanya ingat Allah. Ingat ni bunyi ke tak? Kita ingat kekasih kita, bunyi ke? Minuh gitu. Jadi benda-benda ni, ajaran-ajaran ustaz ni bagi saya ajaran karut dan sesak yang kuat. Wallahu a'lam. Bila kita teruskan yang kedua, terima kasih tuan. Mohon untuk terus kepada persoalan ataupun pendekkan soalannya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Rusli Hussein dari Mahad Pengajian Islam Kota Baru. Saya nak tanya sebenarnya kaitan undang-undang perlembagaan Malaysia, tapi tadi tidak sempat. Dulu-dulu kita pernah dengar ceramah parti-parti politik yang mengatakan undang-undang atau perlembagaan lottery kita menentang kerana mereka mengekalkan perlembagaan lottery. Jadi saya nak tahulah lottery perlembagaan itu adakah sama dengan perlembagaan Malaysia ataupun dua perkara yang berbeza. Jadi kalau boleh tak kita nak minta atau tuan doktor yang membentangkan perlembagaan Malaysia tadi yang menjawab, adakah perlembagaan lottery itu sama seperti perlembagaan Malaysia sekarang ni? Sebab benda ni besar ni, perjuangan untuk menghapuskan perlembagaan lottery. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Naik balik Tapi dengan apa kebenaran daripada penganjur, dia minta saya jawab juga. Jadi apa yang saudara faham tu tadi tu, saya pun faham gitu dulu. Bila kita sebut perlembagaan persekutuan ni, kita kata perlembagaan lottery yang buat, perlembagaan jahiliah, perlembagaan kafir. Ini bukan setakat ustaz kampung ataupun ustaz desa yang cakap ni. Ini pangkat guru yang makam dia tinggi pun saya dengar masih ulang-ulang. Ini bukan guru makam tinggi politik, ini guru makam tinggi dari segi pengetahuan agama pun begitu pandangannya. Jadi bukan salah mereka lah, ya, sebab itu yang sampai kepada mereka. Tetapi salah mungkin daripada orang macam saya ni yang suaranya tak sampai kepada mereka. Jadi hari ini tuan-tuan kena sampaikan, ya. Saya belajar tentang benda ni masa saya buat PhD. Ada satu topik saya kena buat sejarah perlembagaan khususnya dari segi hak asasi. Saya baca laporan lottery tu, ya.
laporan Lok Rik tu ada. Dia beritahu macam bagaimana dia buat perlembagaan. Itu laporan Lok Rik. Lok Rik ni, Suruhanjaya Lok Rik ni ditubuhkan tahun 1956 itu kerana nak memerdekakan tanah Melayu daripada Inggeris. Ini pun satu soal juga. Malaysia ni dijajah ke ataupun dijadikan negara dilindungi? Kan? Sebab British tak pernah istihad dia jajah Malaysia, dia cuma datang untuk melindung Malaysia daripada Jepun ke siapa lah. Itu kita bahas lain lah. Tapi nak ceritanya, Lok Rik ni dia jadi pengerusi. Ada 5 orang jawatankuasa. So ini jawatankuasa yang draft perlembagaan. Draft tu adakah daripada dia? Jawapannya tidak. Sebab dia kena keliling satu Malaysia. Satu tanah Melayu lah masa tu, satu tanah Melayu kena keliling dan dapatkan input. Macam beginilah dia buat. Orang datang. Dan dia jemput semua pertubuhan untuk hantar memorandum. Dalam laporan jawatankuasa Lok Rik tu dia kata 131 memorandum dihantar. Berdasarkan perkara itu maka dia draftkan. Lepas dia draft, dia minta supaya bentang dalam parlimen. Tahun 1955. Tuanku Abdul Rahman yang bentang. Benda tu lulus dalam parlimen. Okey, bila lulus dalam parlimen, bukan tahun bentang 1955, tahun 56 dia bentang. Lepas dia siap, dia buat kumpul-kumpul, dia pergi bersidang di Rom. Sebab kalau duduk tanah Melayu ni macam-macam lagi yang datang kan. So dia pergi duduk di Rom, tak ada orang ganggu, dia bentang, dia buat bagi pada Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman bentang dalam parlimen. Kita ingat pilihan raya pertama tahun 1955. So kita dah ada parlimen pada masa itu. Lulus dalam parlimen, angkat kepada Inggeris, Inggeris setuju. Maknanya Queen of England pada masa itu setuju. 57 kita isytihar merdeka. Jadi kalau tuan-tuan tengok kandungan perlembagaan persekutuan tu dengan yang tomahan kata Lok Rik yang cipta ni, tuan-tuan sendiri pada hari ni kalau tak baca laporan jawatankuasa Lok Rik ni, tuan baca perlembagaan persekutuan, adakah tuan boleh percaya bahawa perlembagaan persekutuan itu 100% daripada Lok Rik? Contoh dalam perlembagaan persekutuan dia kata Agong sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri yang tak ada raja. Ini Lok Rik punya ke ataupun daripada raja sendiri? Islam agama persekutuan. Kalau Lok Rik tu sendiri nak mensekularkan kita, sekular pasal kawan kita sebut sekular tadi kan. Kalau Lok Rik tu nak mengkristiankanlah Malaysia, tak ada perkataan Islam sebagai agama persekutuan tu. Ya? Dalam perlembagaan sekarang ni pun yang Lok Rik buat tu, dia dah buat agama Islam ni bawah negeri. Sebab apa? Sebab itulah yang dituntut oleh raja pada masa itu. Raja kata Islam ni memang dia daripada dulu lagi waktu JWW Bush datang pun memang Islam yang tadbir, ada istiadat raja yang tadbir, ada istiadat Melayu dan agama Islam. Dan mu ni tak faham pasal Islam, orang Inggeris, dia aku yang tadbir. Begitu. Itu yang ada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi ini yang kita masih ulang, perlembagaan ni perlembagaan jahiliah, perlembagaan kafir. Sedangkan ini yang ada. Tapi masalah kita tak baca, kita tak study. Subjek perlembagaan persekutuan ni tak ada dalam silibus. Dululah, sekarang saya tak tahu. Jadi bagi saya, memang orang kata sebab dalam perlembagaan persekutuan ni tak ada hukum hudud, tak ada kisos. Sebab tu jadi kafir. Kalaupun begitu, dalam perlembagaan ni dia bukan untuk bawa hukum hudud. Dia satu macam cara kita nak tadbir negara. Hukum hudud tu kena lulus dalam parlimen, kena ada akta lain. RUU 355
tak ada dalam perlembagaan persekutuan. Dia RU 355 separate, kan? Jadi apa masalah nak pindah RU 355? Sebab tak bincang. Kalau bincang semua, okey, semua setuju, macam buat akta lompat parti, semua setuju, okey, ini kita nak buat, jalan. Tapi RU 355 bila masuk dengan private member bill, tak bincang dengan semua orang. Orang tak setuju lah, bincang setuju, gitu. Jadi itu yang jadi masalah kepada kita. Bila kita tak faham, kita pun buat cerita macam-macam. Jadi saya minta tuan-tuan, puan-puan, ambil kesempatan, ya, dengan peruntukan Islam agama persekutuan yang seperti mana saya huraikan tadi, kembangkan Islam. Ya, salah satu keistimewaan kepada Islam agama persekutuan adalah peruntukan bajet. Ya, ya. Jadi kalau ada macam tuan-tuan ada idea apa, angkat permohonan pada Majlis Agama Islam ke, pada JAKIM ke, kita buat begini. Buat. Pasal kita boleh bajet, kerajaan persekutuan boleh buat bajet. Saya setujulah dengan tuan sebut tadi. Kita sebagai ustaz ni kadang kita sempitkan Islam tu sendiri. Ustaz Marwan pun sebut tadi, kita sempitkan Islam ni, ngatik. Kan? Jadi pelaksanaan Islam yang lebih luas, gap yang ada sekarang ni, alam sekitar misalnya kata, kan? Berapa banyak daripada orang Islam ni yang mengamalkan sistem lestari elektrik? Kita nak kata ni daripada kafir ke? Padahal penjimatan elektrik itu daripada Islam. Kebersihan, kan? Kita tengok, kalau kita buat majlis, pesta lah, karnival, tong sampah sini, tapi situ juga buang sampah. Salah siapa? Salah lori juga ke macam mana? Kan? Jadi biarlah kita guna undang-undang perlembagaan yang ada ni untuk kepentingan kita. Ya, kalau hari ni kan, orang kata kita kena mempertahankan perlembagaan, saya setuju. Sebab dalam perlembagaan persekutuan tu banyak kelebihan yang diberi kepada orang Islam, agama Islam. Orang Melayu sendiri ada hak istimewa bumi putera dia, gunakan. Kan? Tuan-tuan tahu 3 keistimewaan hak bumi putera, boleh sebut? Tuan tak boleh sebut. Tanya lawyer pun lawyer tak boleh sebut. Sebab tak baca. Kan? Apa keistimewaan orang Melayu? Apa? Kan? Yang pertama, permit, lesen. Kerajaan boleh bagi kota kepada melalui permit lesen. Tapi kita tak pernah kita tak berniaga, tak dapatlah lesen. Tapi dia ada kota, so kita tak gunakan. Beasiswa, itu satu lagi, kan? Kerajaan boleh beri beasiswa kepada orang Melayu. Orang bukan Melayu dia tak boleh petikan. Kita gunalah kesempatan ni supaya mencadangkan kerajaan untuk buat beasiswa. Bidang apa sekarang? Bidang artificial intelligence, Internet of Things, digitalization, Elon Musk. Berapa ramai daripada orang kita sekarang ni yang nak hantar anak dia pergi mengaji bahagian komputer, engineering, saintifik, daripada yang nak hantar anak dia pergi belajar agama. Di situ dah ada gap. Saya tak salah pergi hantar belajar agama, tapi belajar juga komputer ni. Sebab inilah akan datang. Kita minta beasiswa daripada kerajaan untuk hantar anak situ. Kan? Tuan-tuan tahu, keluar daripada belajar agama gaji berapa? 41,000 lebih. Kan? Tapi kalau keluar daripada bahagian komputer ni, gaji berapa tuan-tuan? Paling murah 3,500. Dalam masa 4 tahun, 5 tahun, gaji dah 6,000. Jadi kalau dia ada background agama yang bagus di sekolah,
Di peringkat rumah dah ada, belajar lagi komputer, dia dapat ekonomi dia bagus, zakat dia boleh bayar lebih. Jadi kita guna kesempatan. Yang ketiga, saya sebut dua kan tadi kan. Satu lesen, yang kedua beasiswa, yang ketiga adalah dari segi apa nama? Lupa lah. Beasiswa, lesen, kota sebagai penjawat awam. Tiga benda ni. Ini kelebihan. Sebab tu dalam struktur kerajaan sekarang ni ramai orang Melayu. Sebab memang ini keistimewaan dia, boleh ambil ramai orang Melayu sebagai penjawat awam. Tapi kita itulah, bila kita jadi penjawat awam ada kuasa sikit, mulalah kita pun nak pau orang yang minta lesen dengan kita kan. Itu salah kita jugalah tu. Jadi insya-Allah saya rasa Perlembagaan Persekutuan ni kalau kita pandai guna, dia jadi Islami. Kalau kita tak pandai guna, dia jadi sekular. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Zulkarnain atas soal jawapan minta yang saya duduk diberikan. atas, takut ada soalan lagi. InsyaAllah kita buka lagi peluang. Mungkin tadi ada ramai yang ingin bertanyakan soalan tapi tidak berkesempatan. InsyaAllah boleh lagi kita buka peluang lagi untuk bertanyakan soalan dan sebagainya. Silakan. Sila, mungkin ada daripada belah muslimat ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya Haja Maria binti Abdullah. I'm not local. I'm Philippine, but I'm already a Muslim, Islam. Well, ay campur-campur lah cakap Kelantan ay tak boleh kecil cakap Kelantan. So my question is, kita datang sini untuk kita mendakwah bimbingan bagi kebaikan agama kita dalam negeri kita dulu. Bukankah luar negeri lain? Yang itu saya paham. The title of the seminar kita. Okey? Saya bukan nak kata nak sentuh pribadi-pribadi orang ke apa. Kita datang sini, kita mengdakwah semua orang, Islam atau tidak Islam, untuk kebaikan hari-harian, minute by minute, hour by hour, yang kita perbuatan sendiri. You show yourself first to do it as a Muslim. What is a good Muslim to be? Right? So, saya ay nak minta yang apa seorang kita muslimin, kalau lelaki muslimah, muslimin, I mean lelaki, muslimah for the perempuan. Saya nak minta, kalau lelaki, dia panggil ada tabligh, right? Tabligh. Ini untuk agama, no politik, no personal, no whatever it is. We follow the title that giving our government to be a good Muslim in our country and to the others country for doing dakwah, right? So, kalau lalaki, dia tabligh. Why ka perempuan tak bagi balik? Mubali. Two, the number one is those original Muslim who is murtad. You find the way on how to do, to learn the lesson or what to do, going to be coming back, those original Muslim to be al-Islam. Thank you very much. That is my question to you. Thank you. If you can do that, I alhamdulillah. Because I don't depend. We study the religion, but you must put on your heart, your soul first. You must be jaga soul, your feet to one only, and then after your body. I'm already 74 years old. Thank you very much. Baik, terima kasih atas soalan ini. Jadi mungkin kita persilakan Ustaz Marwan, insyaAllah mungkin lebih memahami soalan ini, insyaAllah boleh silakan Ustaz.
Terima kasih kepada Puan yang bertanya. Hajah Mariam. Hajah Maria. Okey. Yang melontarkan pandangan dan juga dalam masa yang sama bertanya kan tentang apa yang perlu kita buat kepada yang pertama tentang tanggungjawab selaku pendakwah untuk mengajak diri kita dan juga semua melakukan kebaikan. Jadi sebahagian yang kita bicarakan hari ini kait dengan hal tersebut lah, cuma program kita ada tema kan. Tema kita bicarakan tentang beberapa aspek dalam soal agama kita, terutama yang berkaitan yang saya bentangkan ini. Saya diminta untuk bentang tentang kemasyarakatan, membentuk masyarakat yang baik dan juga macam mana pendakwah dan juga guru, pendidik boleh melaksanakannya. Seterusnya tentang macam mana kita boleh mengembalikan ataupun membetulkan sebahagian saudara kita mungkin keluar agama ke apa ke. Jadi yang tu sini kita tak bincang kan. Tapi bukan maksud tak penting. Tapi mungkin perlu slot yang lain lah kot. Slot yang lain daripada pihak Jabatan Agama dan juga sebagainya. Dan memang mereka ada perkara ini kan. Mereka ada ke sesi konsultansi semua dan juga yang ni mungkin selanjutnya kot satu masa nanti insya-Allah kita ada program susulan. Mungkin dalam kalangan doa ni ada kecenderungan dan juga fokus yang berbeza. Mungkin ada kalau dalam soal dakwah melibatkan hal tersebut, menjawab syubhat, keraguan dalam agama dan juga meyakinkan kembali akan kita yang tergelincir, maka itu mungkin slot lain insya-Allah. Tapi secara umumnya begitulah, saya setuju dan terima kasih kepada Hajah Mariah atas ulasan dan juga persoalan beliau sebentar tadi. Terima kasih. Baik, insya-Allah semoga sedikit penjelasan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada Puan Hajah Maria tadi, insya-Allah. Baiklah, kita masih ada lagi masa lagi ni. Dengan itu kita buka lagi peluang kepada muslimin ataupun muslimat yang tuan-tuan ataupun puan-puan yang ingin bertanyakan soalan, boleh terus pergi ke mikrofon tersebut untuk bertanyakan ataupun apa-apa yang bermain di fikiran. InsyaAllah dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Nurul, saya dari Ketereh. Saya tak ada nak bertanyakan soalan, cuma saya ingin berkongsi lah. Saya melihat program seminar Dua Al-Falah Pembimbing Malaysia Madani pada hari ini memang sangat cemerlang lah pada saya dari segi intipati sampai ke petang ni, sebab banyak benda yang boleh kita kongsikan. Dan salah satu perkara yang ingin saya kongsikan, kalaulah kalian dalam Dewan ini pernah mendengar ya tentang isu ada para asatizah ni yang mereka mengatakan mereka tahu agama, pernah dimainkan di corong-corong masjid. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Mereka mempertikaikan, mengatakan bahawa jika kita bekerjasama dengan bukan Islam, ibarat kita ni seperti kafir lah. Jadi maknanya kalau dalam kubur nanti kita akan disoal, siapakah saudara kamu? Jadi yang saya sedih, kecewa yang mengatakan mereka adalah asatizah. Mereka mengatakan jika ditanya soalan tu dalam kubur, kita nak cakap, kita nak jawab apa? Kita nak jawab orang yang bukan agama Islam tu lah. Saya kata, jika kita nampak agama Islam ni di sudut yang betul, dari persepsi yang sebenar, kita faham agama Islam sebenar, kita tak akan cakap macam tu. Kita diberi mikrofon untuk bercakap, bukan untuk mencipta propaganda, tetapi kita ceritakan agama Islam yang sebenar. Bayangkan kalau saya pula, saya bercakap bagi lidah diri saya sendiri, mengatakan persepsi saya pula, jika saya tafsirkanlah, okeylah kalau kata ustaz boleh baca soalan dalam kubur, mengatakan siapakah saudara kamu bukan Islam, kamu nak jawab macam tu. Saya kata, kita jawab seandainya lah soalan ini ya, ditafsirkan, kita kata bukan itu sebenarnya yang ditafsirkan bagi soalan siapakah saudara kamu. Tetapi jika kita tafsirkan dari sudut lain, apa hak-hak saudara kamu yang kamu dah berikan? Adakah kamu mendiskriminasi saudara kamu?
Adakah kamu sudah tunaikan tanggungjawab kamu yang sebenar sebagai seorang asatizah, sebagai duat, sebagai pemimpin? Bila kamu ada kuasa, apa yang kamu lakukan untuk membangun sebuah negara dan negeri? Ini sebenarnya sebab tu saya kata islah, mengislahkan dalam komuniti kita. Kita perlu membulakan dalam komuniti kita. Jadi saya nampak program Dua Al-Falah ini yang kita perlu bawa dalam masyarakat. Sebab apa? Silap faham yang terlalu banyak sangat. Kita dimomokkan dengan pelbagai. Yang paling mengarut sekali mengatakan tentang jika bagaimana? Tentang isu tulisan Jawi lah, macam-macam kita dengar. Benda tu sangat pelik. Sebab saya kata, kenapa kita nak salahkan orang bukan Islam? Kalau you tak solat 5 waktu, you nak salahkan siapa? You nak salahkan Tok Samir Buddha ke? It depends on ourselves. Diri kita. Ini cerminan diri kita, anak-anak remaja kita di masa hadapan. Mereka nak ke depan, mereka tak boleh tulis Jawi. And then you nak salahkan siapa? You nak salahkan komunis? Diri you lah. Kenapa you tak praktikkan dalam hidup? You tak boleh baca Al-Quran. You nak salahkan mak ayah ke? Mak ayah you dah duduk dalam kubur. You nak salahkan mak ayah ke? Diri you sendiri, you faham tak agama Islam? Saya takut benda-benda ini terlalu dimainkan. Sangat serius. Saya bercakap dengan nada yang sangat tegas. Bukan saya marah tapi kecewa. Kenapa? Tambah-tambah kita pula duduk dalam sebuah negeri Islam. Mantapkan Islam kita yang sebenar. Itu yang sepatut-patutnya. Sedih kalau dengan anak muda kita bawa pemikiran-pemikiran yang kolot ni. Menyedihkan. Jadi saya mengharapkan bila ada seminar Dua Al-Falah begini, kita faham betul-betul. Macam yang Ustaz katakan tadi kan, sebelum kita nak sebarkan, kita semak, fahamkan dulu satu perkara. Jangan kita pula jadi macam ibarat menyibahkan minyak dalam api. Masyarakat yang tak tahu agama, tak belajar kitab betul-betul kan, macam kita ni duk hafal hadis, kata hafal Quran 30 juzuk, siap ambil riwayat sanad apa syahadah bagai. Jadi bila kita balik, kita ni lah yang kena terai molek-molek pada anak kita. Bukan dah lah demo tak faham betul-betul. Kita pula kita tambah pula kekeliruan dalam masyarakat. Inilah fitnah sebenarnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada saudari kita yang bertanya. Mungkin ada respon balas ke ataupun apa-apa pandangan daripada panel kita sebelum kita pergi terus kepada mungkin ada yang kita buka lagi persoalan, insya-Allah. Terima kasih kepada saudari yang semangat memberi pandangan. Secara umumnya begitulah, penting untuk kita teruskan apa yang kita sebut, kita bincangkan. Kita fikir, review ataupun semak balik sebahagian perkara yang kita rasa kita sudah anggap benda tu tetap. Benda tu belum lagi tetap kan. Benda tu suatu yang macam kotak ni dah, padahal belum lagi. Banyak lagi perkara yang perlu dibetulkan, termasuk dalam soal memilih pemimpin. Persepakatan dengan parti bukan Muslim, semua di Malaysia ni dah lama. Pelbagai parti buat. Dan juga ulama yang saya sebut sebentar tadi, Syekh Yusuf bin Ali Az-Zawawi itu, bukan Mufti Terengganu, beliau dah ulas tentang hal ini. Dia kata dalam konteks perlembagaan memberikan hak kepada mereka. Dan juga itu akad itu ialah akad wakalah. Wakalah itu mewakilkan kepada pemimpin untuk urusan pentadbiran, bukan urusan dia untuk mandi jenazah kita. Urusan pentadbiran. Jadi perkara macam tu kadang-kadang kita bercakap, kalau boleh menyebarkan kekeliruan, baik tak cakap. Kalau boleh menyebarkan kekeliruan, permusuhan, salah faham, kita baiklah tak payah nak berceramah. Kan? Jadi bercanggah dengan pesanan Al-Quran, mau'izah hasanah. Ceramah tu sepatutnya mau'izah, menyampaikan pengajaran yang baik. Kan? Tapi jadi buruk. Jadi pecah belah, menyebabkan syubhah pula. Dan dalam konteks, dan juga dalam konteks ulama besar antara bangsa yang lain selain Syekh Ali Zahawi itu ulama tempatan, ramai lagi sepertinya. Tapi kadang-kadang kita ni tak nak dengar hujah. Kita kata itu ulama kerajaan ke kan, kita kata macam-macam, tak boleh kita tengok hujah kan. Dan juga pandangan itu sendirilah pandangan yang umumnya diterima lah hari ini. Dan juga dari sudut Al-Mawardi pun dah ada benarkan bukan Muslim memegang jawatan tertentu dalam berkaitan pentadbiran.
Yang sesuai lah dalam Malaysia kita terkawal alhamdulillah. Saya duduk di Selangor alhamdulillah terkawal, tak ada orang salah, majoriti Muslim yang memegang tampuk pemerintahan mu okey kan maksudnya. Dan juga yang penting kena tahu apa yang Islam mahukan dalam pemerintahan. Islam mahu apa. Sebab tu saya tertarik apabila komen daripada Tuan Haji tadi tentang sekular. Betul, secara tidak sedar kita sendiri yang promosikan sekular secara tidak sedar. Sebab kita kata nak Islam ke nak pembangunan contohnya, seolah-olah Islam ni tolak benda lain. Islam satu hal, pembangunan satu hal. Contoh, kita seolah-olah kita kata nak selesai masalah keduniaan ke, pekerjaan ke, kita nak selesai masalah akhirat. Seolah-olah itu bukan isu akhirat. Islam datang banyak ayat-ayat yang suruh kita supaya berusaha, supaya mengambil pengajaran daripada bangsa yang lain, supaya membangunkan masyarakat kita jadi khalifah, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khalifah fil ard, kan? Jadi perkara tu semua saya rasa kalau kita tidak tangani, dia akan jadi, kita tawarkan alternatif pandangan. Alternatif pandangan Islam mahukan tentang konsep berkaitan pemerintahan ini, konsep Islam, tentang politik Islam, tentang pelaksanaan syariah. Kita bincang banyak pelaksanaan syariah. Paling tidak saya melekat lah pelaksanaan syariah, pelaksanaan Islam ni. Sebab sebahagian orang suka sangat tuduh orang tak Islam, tak laksanakan Islam. Berbeza. Sebab apa penting? Supaya kita tahu khilaf kita, tahu beza pandangan, boleh lagi berkawan, boleh lagi guna bahasa yang elok, boleh lagi berdamai, hidup dalam harmoni. Itu penting. Kalau salah faham, kita kata itu tak laksana Islam. Lebih teruk lagi guna istilah-istilah yang tak betul pada sesama sahabat dan juga saudara se-Islam. Musuh Islam ke, ikut kafir ke, contohnya tak betul macam tu. Terkeras, kita kena banyak muhasabah diri. Saidina Umar dia bila mana tahu apa nama ni, Huzaifah Al-Yamani pegang tahu nama-nama orang munafik tu siapa, dia tanya dia termasuk ke tak. Dia bukan nak tuduh orang, dia tanya dia termasuk ke tak, adakah aku ni munafik. Saidina Umar, orang yang kedua yang tertinggi kedudukannya dalam kalangan umat Islam selepas Saidina Abu Bakar, selepas kematian Nabi SAW, kan? Jadi besarlah. Jadi tapi terbalik bila mana kita tengok orang kita nak judge, kita nak menghukum. Terbalik. Ada satu buku tebal, saya rasa elok lah tu masa nanti didiskusikan. Doa la qudah, tebal. Saya tahu ramai yang hafal tajuk ni, tapi saya rasa tak ramai yang baca. Buku ni tebal, elok diringkaskan, kita diskusikan. Pendakwah bukan penghukum. Doa la qudah. Ini ditulis memang ditulis untuk lawan cara fikir ekstrem dan juga takfir atau masa lalu di Mesir oleh Hasan Hudaybi dan anak dia tulis, tapi nama dia je sebagai penulis. Dia dengan anak dia tulis. Penting. Jadi maksudnya ajaran agama bila mana ada yang terpesong menyeleweng, maksud kita betulkan. Itu tanggungjawab. Dari sudut yang diajar oleh Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, betulkan, ajar balik, kan? Buat sesi dialog, sesi perbincangan, kan? Dan juga basyiru wala tunafiru, bagi berita gembira, dan juga jangan buat orang lari daripada agama, kan? Dan jangan agama ini kita kata suci, jangan kita libatkan agama, sempitkan agama dengan pertubuhan, kumpulan tertentu semata-mata. Tak boleh. Pada yang tak terlibat itu tak cukup agama, tak betul. Benda ni benda basic kalau kita fikir. Tapi kita rasa pelik bila mana kita terpaksa bincang perkara ni balik. Sepatutnya kita bincang banyak lebih lah. Tapi sebab ada syubhat, ada keraguan sebegini, benda ni merosakkan masyarakat, merosakkan minda, merosakkan anak muda, buang masa mereka, maka kita kena betulkan balik. Kita kena bincang balik. Jadi itu masyarakat yang baik, kita harap begitulah. Saya sebab tu yang Tuan sebut tadi tentang secara tak sedar ustaz sendiri promosi sekular bila dia kata nak Islam ke nak apa. Padahal Islam kejar pembangunan juga, pembangunan yang Islamik, pembangunan yang beradab, pembangunan yang menyebabkan kita mudah untuk mengerjakan amal ibadat, kan? Jadi tak ada masalah. Jadi tu saya rasa saya ringkasnya begitulah. Saya simpulkan terus. Saya rasa tak ada dah soalan. Ada? Tak ada? Ada. Last ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nak cakap juga, kalau tidak saya kenalin sampai balik rumah, tak habis cerita. Nama apa? Itulah saya nama Ustazah Hasina binti Ahmad. Saya pensil lama dah, hampir 10 tahun dah. Yang saya duduk dengar di situ, di sini, isu-isu agama kita ni macam-macam. Penceramah tak wayak pun ustazah ni hal belakang dah. Cuma masalahnya di Perlis, di Kedah, di Kelantan khususnya, kebanyakan ustaz-ustazah ni tikai tak look. Orang kata tikai tak look, cocok juga cekik macam mana nak wayak Islam sebenarnya pun. Lagi tak habis generasi kami ni, lagi itulah kami nak pah. Walaupun dia kata saya pas, lama dah pas. Kalau tak pas, tak habis jazah sarjana ke BA ke kisim apa, bahagian profesional apa pun. Tapi nak membetulkan sikap mereka ini, saya duk fikir, tidakkah kita sekarang ni sebagai bapa Malaysia Madani dan Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kenapa tak boleh? Itu saya tak tahu di sini undang-undang nak cakap tak boleh. Minta Dr. sampaikan lepas ni. Apa masalah kita tak boleh nak arah, nak keluarkan satu qarar mengatakan bahawa seluruh Malaysia di kalangan para ustaz-ustazah ini berada dalam majlis seminar ini, melalui Jabatan Pendidikan Negeri, melalui NGO mana-mana yang taraf ustaz-ustazah yang ada di dekat agama, mari berseminar di sini atau di mana-mana saja yang diadakan oleh Yadim dan Jakim. Saya kalau boleh nak cakap sendiri Datuk Hakimah Yusuf, nak cakap sendiri Datuk Naim ini sendiri. Kenapa kita ada kuasa, kita tak boleh mengarahkan mereka seperti di Maik, ramai di Maik yang ketua-ketua halakah dia bercakap tak faham Islam. Kalau kita dengar, kalau kita cakap pun dia tak akan dengar. Kita siapa? Tapi kita separa doa, nahnu du'atun wala qudatun. Itu kita. Kita tak boleh buat apa kalau orang lawan bercakap. Hanya sekadar berdakwah bil hikmah wal mawazatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi apa yang boleh kita buat hari ini dalam masa 5 tahun, 10 tahun ini, supaya Islam Madani akan bangkit di negara kita sebagai Malaysia Madani dalam realitinya. Saya takut saya pun esok akan meninggal dunia. Kita pun nampak yang muda, nampak yang siap hari ini. Kemungkinan besar kita boleh rebah. Tak boleh bangun-bangun lagi. Jadi hasrat saya, cadangan saya supaya bawa ke atas supaya kalau boleh seluruh Malaysia, setiap buah negeri, di sekolah-sekolah SMK, sekolah SMK ke di kalangan para ustaz-ustazah yang mengaji agama ni, biar faham Islam Madani tu gapo dia remah. Kita duduk kacak luar-luar, gini, habis masa kelip, masa makan, lepas ngatuk tidur. Lepas dakwah adalah seminggu, 1 hari je berdakwah. Tapi kalau kita jepuk, kalau kita tak jepuk, tak sampai ilmu yang kita nak habis. Baik, terima kasih Ustaz. Itu persoalannya. Jadi saya rasa agak lebih faham daripada apa saya royak. Wallahu a'lam bissawab. Tak ada ilmu, saya tak boleh royak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita persilakan para panel yang ingin respon sedikit berkaitan dengan persoalan ataupun pemikiran daripada beliau. InsyaAllah, silakan. Secara ringkas ni, macam saya sebut tadi, Islam, agama persekutuan tu Islam dari segi bentuk pentadbiran. Jadi kita macam kata Jakim, dia nak paksa orang datang, dia tak boleh sebab dia Islam ni bawah negeri, kan? Maik sendiri pun dia tak boleh nak paksa orang datang masjid kecuali hari Jumaat. Sebab apa? Sebab ada undang-undang jenayah Islam tu, kalau siapa tak datang Jumaat dia boleh dihukum. Tapi tak ada pun orang kena tangkap kan, tak pergi Jumaat. Jadi maksud saya, benda tu kalau nak buat tu boleh buat, tetapi kena ikut peraturan. Misal kata ketua jabatan Kementerian Pendidikan, dia boleh arahkan ataupun kerjasama dengan Yadim
okey, Yatim tolong supply orang-orang ni untuk buat modulnya begini. Boleh. Jadi cuma dia mesti nak buat tu, dia mesti ada mesyuarat sini. Ya. Jadi dalam masa 4-5 bulan pertama ni mungkin urusan-urusan pentadbiran, so mungkin selepas pada ni Yatim boleh ambil tugas ni macam Ustazah sebut tadi. Maknanya pasal Yatim pun ada sahabat-sahabat Yatim dia ni, dia boleh pergi merata dan boleh bincang. Yang keduanya, kita ni bukan tunggu orang datang, orang jemput kita ceramah baru kita ceramah, ya. Macam saya Ustaz Somad sebut, saya dengar Ustaz Somad sebut, Ustaz Somad Indonesia, dia kata kan, dia masa mula-mula dia balik pada Morocco, dia kata dia ceramah depan saja ada, kiri tak ada, kanan tak ada, dia kata orang. Tahun 2008 dia ceramah, 2013 penuh masjid, dia kata. Jadi dia kata tuan-tuan sekarang lagi mudah, dia kata Facebook ada, TikTok ada, ceramah aja walaupun ada satu orang saja tengok, dia kata. Nanti baca satu hadis daripada Riyadhus Shalihin, satu hari satu hadis, ya. Jadi upload, dia kata, dekat media sosial. Itu pun satu bentuk dakwah. Jadi jangan tunggu kita ramai baru kita nak dakwah. So mentaliti kita ni kita kena ubah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ustaz baca tadi, hikmah. Apa hikmah? Bukan tunggu kerajaan bagi sagu hati baru kita nak ceramah. So kita buatlah, Ustazah pun sebut tadi, kita tak tahu mati bila. Jadi mungkin itulah amalan kita yang terbaik kita nanti. Kalau macam kita baca hadis, apa Imam Bukhari yang riwayat yang kata yang masuk dalam gua tertutup, orang ni sebut amalan dia. Amalan yang pertama apa? Yang bagi upah, integriti, amanah dia, jaga upah orang tu sampai biri-biri dia banyak orang datang tuntut, dia bagi balik, kan? Yang kedua apa? Orang itu dia nak berzina tapi dia tahan. Yang ketiga apa? Yang ketiga orang yang jaga ibu bapa dia. Tiga-tiga ni tak ada pun sebut yang apa ketua kampung ke JKK ke MPKK, tak ada. Maksudnya dia masuk syurga ni bukan dengan jalan itu saja. Jadi dengan amalan kebajikan itu yang Allah lihat. So mungkin amalan kebajikan kita tu, kita tak boleh nak duduk atas pentas, tapi kita boleh dengan kawan-kawan, dengan siapa, buat. Inilah doa al-falah ni. Al-falah, doa al-falah. Kejayaan bukan kita tentukan, usaha kita buat, ya. Tapi kalau usaha kita tak betul, kita nak mancing tapi mancing dalam lopak tengah jalan raya, tak dapatlah ikan, tuan-tuan. Mancinglah tempat ada ikan, ya. Ada duit beli pukat besar sikit, ada duit pergi laut dalam lagi banyak ikan. Bil hikmah. Allahu a'lam. Baik, insyaAllah terima kasih diucapkan kepada para panel atas penjelasan yang diberikan.